Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam salah satu video saya yang menjawab Dr. Haris Ismail sebelum ini, telah saya jelaskan bahawa apabila A berkata B salah, ada 4 kemungkinan. Pertama, B memang salah. Kedua, A salah faham maksud B. Ketiga, ilmu A tidak mencapai, tidak merangkumi ilmu B, lalu dikatakan B salah, padahal B tidak salah. Dan yang keempat, A memiliki permusuhan dengan B, busuk hati dengan B, lalu sengaja dituduh B salah, padahal B tidak salah. Dalam video ini saya akan buktikan bahawa apa yang berlaku baru-baru ini ialah kemungkinan ketiga dan keempat. Baik. Baru-baru ini Dr. Haris Ismail, pemilik saluran YouTube Protagonis Insight, telah menerbitkan video yang antara lain mendakwa Ustaz Dr. Maza telah menyalahguna ayat 191 surah Al-Baqarah. Seperti mana yang kita dapat baca di thumbnail video tersebut, dikatakan mufti salah guna ayat Al-Quran. Ajak perang sesama Islam, tanda soal. Juga kenyataan, ini lah macam je. Failed damage control. Ini yang lazim berlaku ke atas pemilik video tu sendiri. So, siapa yang damage control yang gagal sekarang ni ya? Link bagi video ini dalam kotak description. Baik. Ringkasnya, Dr. Haris telah memfitnah Dr. Maza sebagai konon telah menyalahguna ayat 191 surah Al-Baqarah. Antara salah guna tersebut ialah pertama, memetik sebahagian ayat saja daripada ayat yang panjang. Kedua, ayat tersebut asalnya ditujukan kepada orang kafir. Dan ketiga, Dr. Maza telah salah guna ayat ini untuk menjustifikasikan tindakan penguatkuasaan tauliah di Perlis, padahal ayat ini tidak boleh digunakan ke atas sesama umat Islam. Dr. Haris juga telah memetik daripada sebuah video daripada satu saluran YouTube lain, tetapi tidak diberikan link kepada video tersebut. Tak mengapa, memandangkan Dr. Haris mengemukakan video itu dalam videonya, berarti Dr. Haris bersetuju dan sehaluan dengan video tersebut. Ayuh kita dengar apa yang dikatakan dalam video itu. Tapi tidak, sebelum itu beberapa catatan. Pertama, video ini adalah atas kapasiti peribadi saya. Saya bukan wakil Dr. Maza. Saya tidak menghubungi Dr. Maza sebelum membuat video ini, dan tidak juga sebaliknya. Saya mengusahakan video ini semata-mata membela seorang Muslim yang difitnah dan dizalimi. Justru jika ada apa-apa kesalahan atau kekurangan, ia adalah tanggungjawab saya. Apa-apa pembetulan, kritikan boleh ditujukan kepada saya. Kedua, minta para penonton untuk screen record video ini. Sama-sama kita maklum, Dr. Haris ni dia selalu bermurah hati untuk defame orang lain. Defame ni kalau kita rujuk kepada Kamus Inggeris Melayu Dewan, Kamus Dewan yang Inggeris Melayu, ia adalah memfitnah. Okey, ada cara sebut tu lain sikit, faham kenapa lah ya. Tapi yang menariknya, apabila kita menjawab defamation tersebut, dia buat defamation orang lain, kita jawab. Dia pula yang membuat laporan defamation kepada YouTube. Demikianlah sikap orang yang tidak ada mar'ah diri. Dipersilakan upload video ini yang telah anda screen record di saluran YouTube masing-masing. Nak potong pendek-pendek jadi YouTube short ke TikTok pun dipersilakan, jangan bimbang. Saya tak ada apa-apa copyright, saya akan tidak akan halang atas alasan copyright dan sebagainya ya. Ketiga, saya minta para penonton sekalian memberi fokus yang ekstra kepada satu perkataan yang disebut oleh Dr. Maza setelah membacakan ayat 191 surah Al-Baqarah tersebut. Perkataan itu ialah kaedah, atau ia duduk dalam ayat, kita guna pakai atas kaedah itu. Ingat dia perkataan itu apa? Kaedah. Dalam ayat, kita guna pakai kaedah itu. Ini adalah kata kunci yang sangat penting. Baik, saya mainkan potongan video yang dari tadi nak main tak main lagi tu. Dengar perkataan kaedah
yang disebut oleh Dr. Mazhar di akhir potongan video ini. Dan yang lebih teruk lagi, Dr. Mazhar menggunakan ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 191 untuk menjustifikasikan perbuatan Dr. Mazhar pada ketika kes yang berlaku di Perlis baru-baru ni. Dan jika kita perhatikan, Dr. Mazhar hanya menggunakan ayat Al-Quran tu, ayat yang di tengah-tengah, ayat yang mula dan ayat yang akhir. Di dalam satu ayat tu, part yang pertama dan part yang terakhir itu tidak disebut oleh Dr. Mazhar, sebab part tersebut, bahagian tersebut menunjukkan bahawa ayat tersebut tidak boleh langsung, ayat Al-Baqarah 191 tidak boleh langsung digunakan untuk sesama Islam, untuk kita justifikasikan perbuatan kita sesama Muslim. Ada satu channel ni, Dakwah Sunnah, dia ada membuat penjelasan. Kita tengok dulu penjelasan ni, bagaimana Dr. Mazhar sebagai seorang mufti telah menyalahgunakan ayat Al-Quran untuk menjustifikasikan perbuatannya. Kita tengok dia dulu dan saya akan sambung di hujung video nanti. Adakah Dr. Mazhar menunggang ayat Al-Quran dengan tidak menyebut ayat sebelum dan ayat selepas untuk memerangi orang yang mengucap syahadah? Quran kata wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fi. Jangan kamu perangi mereka di Masjidil Haram. Tak boleh. Sehinggalah mereka memerangi kamu. Asalnya kita tak mengguna taulah ni. Tapi kamu telah gunakan senjata yang sama, kami tak guna. Kamu ambil kelunakan yang sama, buat benda yang tak wajar. So kita guna pakailah, walaupun perang tu asal tak boleh di Masjidil Haram, kita guna pakailah atas kaedah itu untuk menghalang kemelampauan. Okey, kita sudah pun mendengarnya. Dapat tangkap tak perkataan kaedah yang disebut oleh Dr. Mazhar? Baik, penjelasan saya. Sebelum itu, bagi orang yang ada pengajian agama, mereka akan mengetahui bahawa apa yang bakal saya sampaikan ini adalah sesuatu yang betul lagi benar. Bahkan saya yakin mereka sejak awal sudah pun tahu tentangnya. Bagi yang inginkan ilmu, bagi para penonton yang inginkan ilmu, mereka akan dapat insya-Allah mempelajari ilmu yang baru. Bagi orang yang sudah sememangnya tertutup, mereka akan mendakwa bahawa apa yang bakal saya sampaikan ini adalah twist, spin, manipulasi dan macam-macam lainlah. Tak mengapa. Peranan saya ialah membela Muslim yang dizalimi dan menyampaikan ilmu. Peranan saya bukanlah membuka pintu, bukanlah membuka peti besi yang sudah tertutup. Okey. Dalam disiplin ilmu-ilmu Islam, ada satu bidang atau jurusan yang nama dia Qawaidul Fiqhiyah, yang bermaksud kaedah-kaedah fiqh. Kaedah-kaedah fiqh ni secara mudahnya adalah umpama sebuah formula. Formula ini dirumuskan daripada satu atau lebih ayat Quran dan atau hadis. Kemudian formula ini dapat diguna pakai dalam situasi atau keadaan lain tanpa terikat kepada konteks ayat Quran dan atau hadis yang ia dirumus daripadanya. Antara kaedah tersebut ialah melakukan mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang besar. Di mana mafsadah bermaksud, perkataan mafsadah itu bermaksud kerosakan, kebinasaan, kehancuran, kemudaratan atau keburukan. Lawan bagi mafsadah ialah maslahah, atau mudah kata kemaslahatan. Dalam bahasa Inggeris, melakukan mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang besar lazim disebut sebagai the lesser of two evil, where you have to do a lesser evil in order to avoid a bigger evil. Kadang kaedah ini juga disebut sebagai apabila berhadapan dengan dua mafsadah, maka diambil mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang besar. Kaedah melakukan mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang besar dirumuskan antara lain di atas ayat 79 surah Al-Kahf, di mana apabila Nabi Khidir alaihissalam menjelaskan kenapa dia bocorkan dan cacatkan perahu orang-orang miskin. Okey, kita bacakan ayatnya.
Amma as-safinatu fakanat limasakina ya'maluna fil bahr fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khuzu kulla safinatin ghasba. Bermaksud, adapun perahu itu adalah ia dipunyai oleh orang-orang miskin yang bekerja di laut. Oleh itu aku bocorkan dengan tujuan hendak mencacatkannya, kerana di belakang mereka nanti ada seorang raja yang merampas tiap-tiap perahu yang tidak cacat. Di sini Nabi Khidir berhadapan dengan satu situasi di mana terdapat raja zalim, seorang raja zalim yang merampas semua perahu yang masih dalam keadaan baik. Maka beliau mencacatkan, merosakkan perahu milik orang miskin kerana raja yang zalim itu tidak mahu, tidak akan mengambil, tidak akan merampas perahu yang cacat atau yang sudah tenggelam. Baik, mencacatkan, merosakkan perahu orang miskin adalah satu mafsadah. Raja yang merampas perahu juga adalah satu mafsadah. Antara dua mafsadah ini, Nabi Khidir melakukan mafsadah yang lebih kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Apakah itu? Nabi Khidir memilih untuk mencacatkan, merosakkan perahu orang miskin supaya tidak dirampas oleh raja yang zalim itu. Ini kerana perahu yang cacat, yang rosak, kemudiannya boleh diperbaiki dan digunakan semula. Sementara perahu yang sudah dirampas tidak akan diperolehi semula. Bahkan perahu yang dirampas itu akan digunakan oleh raja itu untuk tenteranya menzalimi orang lain pula. Justru berdasarkan ayat ini dirumuskan sebuah kaedah fiqh yang ini melakukan mafsadah yang kecil, yang lebih kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Poin penting, meskipun kaedah ini dirumus di atas ayat yang membicarakan perbuatan Nabi Khidir dan orang-orang miskin pemilik perahu, ia bersifat umum. Kaedah ini bersifat umum untuk diguna pakai dalam apa-apa situasi yang semisal. Ia tidaklah terhad, ia tidaklah terbatas kepada Nabi Khidir ataupun orang-orang miskin itu lagi. Baik, seperti mana kes tadi, seperti mana yang saya sebut tadi, sesuatu kaedah usul fiqh boleh dirumuskan. Sesuatu kaedah fiqh boleh dirumuskan daripada satu atau lebih ayat Quran dan atau hadis. Kaedah melakukan mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar juga dirumuskan daripada ayat. Boleh teka tak? Pandai semua. Ayat 191 surah Al-Baqarah, yakni pada rangkap ketiga ayat tersebut. Ayuh kita rujuk di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tuqatiluhum indal masjidil harami hatta yuqatilukum fih." Bermaksud, dan janganlah kamu memerangi mereka di sekitar Masjidil Haram sehingga mereka memerangi kamu di situ. Baik, sebelum itu, dalam gambar ni perasan tak? Saya sengaja paparkan keseluruhan ayat 19 surah Al-Baqarah. Nampak tak tanda kecil yang membahagikan ayat tersebut kepada rangkap pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima? Kenapa ya ayat itu dibahagikan kepada 5 rangkap? Dan apakah salah jika dibacakan salah satu saja daripada rangkap tersebut? Kita selalu baca Al-Quran kan? Selalu nampak tanda tu kan? Pernah terfikir tak apa peranannya? Okey, baik. Kembali kepada topik kita. Memerangi orang kafir di sekitar Masjidil Haram akan menimbulkan mafsadah pertama, seperti berlakunya gangguan kepada orang Islam yang hendak beribadah dan menodai kesucian Masjidil Haram. It is a sacred place to do ibadah, so don't fight over there and cause bloodshed. Namun, jika orang kafir yang terlebih dahulu memerangi umat Islam di sekitar Masjidil Haram, sementara orang Islam pula tidak bangkit memerangi mereka, tidak bangkit untuk self-defense, akan berlaku mafsadah kedua di mana orang Islam akan dibunuh dan kesucian Masjidil Haram akan dinodai
di mana ia akan diambil alih oleh orang kafir sehingga berlaku pelbagai kesyirikan di sana. Antara dua mafsadah ini, manakah yang lebih besar? Pandai. Tentu mafsadah kedua, kerana ia melibatkan pembunuhan ke atas orang-orang Islam dan pengambil alihan Masjidil Haram. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan umat Islam memerangi kaum kafir jika kaum kafir itu yang terlebih dahulu memerangi umat Islam di sekitar Masjidil Haram. Ringkasnya, berperang di sekitar Masjidil Haram adalah satu mafsadah. Akan tetapi ia adalah mafsadah yang kecil berbanding mafsadah umat Islam diperangi dan dibunuh serta Masjidil Haram diambil alih oleh orang kafir. Oleh kerana itulah, meskipun pada awalnya Allah melarang umat Islam memerangi orang kafir di sekitar Masjidil Haram, Allah kemudiannya mengizinkan umat Islam memerangi orang kafir tersebut jika mereka yang memerangi terlebih dahulu, dan ini adalah untuk mengelak mafsadah yang lebih besar. Maka berdasarkan rangkap ini juga dirumuskan kaedah fiqh melakukan mafsadah yang lebih kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Seterusnya, perhatikan juga dua perkara. Pertama, rumusan ini, kaedah fiqh ini dapat dibina atau dirumuskan tanpa perlu membaca keseluruhan ayat 191 surah Al-Baqarah. Sebaliknya cukup dengan membaca rangkap ketiga seperti mana yang dilakukan, seperti mana yang dibacakan oleh Dr. Mazhar. Kedua, meskipun kaedah ini dirumus di atas ayat yang membicarakan tentang orang kafir, kaedah ini bersifat umum untuk diguna pakai dalam apa-apa situasi yang seumpama. Ia tidaklah terhad atau terbatas kepada orang kafir yang memerangi umat Islam. Okey. Ni cerita je apa rujukan ni. Okey, boleh. Benda ni, perkara ini yang saya baru sampaikan boleh dirujuk di mana-mana kitab Qawaidul Fiqhiyah di bawah kaedah melakukan mafsadah yang lebih kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Atau kadang disebut dengan susun kata yang lain, yang ini apabila berhadapan dengan dua mafsadah, maka diambil mafsadah yang kecil demi mengelakkan mafsadah yang besar. Kebanyakan sumber rujukan akan mengemukakan ayat 79 surah Al-Kahf sebagai dalil, sementara sebahagian lagi, kitab yang lagi besar, yang lagi detail, akan turut mengemukakan ayat 191 surah Al-Baqarah sebagai dalil dirumuskan kaedah ini. Baik, saya suka nak bagi rujukan, tetapi saya nak berikan rujukan yang dapat dirujuk oleh semua para penonton dalam bahasa yang difahami oleh semua. Yang ini apa yang disebut sebagai a common reference. Oleh itu, jemput rujuk ke laman web tafsirweb.com sebagaimana di sebelah saya sekarang ini. Baik, di skrin sekarang ini ialah dari laman web tafsirweb.com. Pendek saja alamatnya, mudah untuk diingati, mudah untuk dirujuk. Kita sekarang sedang merujuk tafsir bagi surah Al-Baqarah ayat 191. Saya besarkan untuk memudahkan rujukan kita bersama. Dikemukakan tafsirannya oleh beberapa ahli tafsir, tetapi fokus kita ialah kepada ahli tafsir yang menerangkan kaedah fiqh daripada ayat ini, ya. Antaranya ialah Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, atau ada yang berkata cara sebutnya ialah As-Sa'di, yang wafat tahun 1957 Masihi. Kitab tafsirnya sangat masyhur, sudah pun diterjemah ke bahasa Indonesia dan juga ke bahasa Inggeris, ya. Setelah mengemukakan tafsir ayat ini, beliau berkata di akhirnya, saya select, ayat ini menjadi dalil atau sebuah kaedah yang terkenal, iaitu mengerjakan kerosakan yang lebih kecil dari dua kerosakan demi menghindari kerosakan yang lebih besar. Okey, jadi ini kaedah yang dirumuskan daripada ayat ini. Seterusnya, satu lagi rujukan oleh
Ustaz Marwan Hadidi bin Musa. Ustaz ini dari Indonesia, masih aktif lagi sekarang. Boleh search buku-buku tulisan beliau atau kuliah-kuliah beliau di YouTube. Search atas nama beliau ya, Marwan Hadidi. Jadi beliau juga ada mengarang kitab tafsir Hidayatul Insan bi Tafsiril Quran. Ketika membicarakan tafsir ayat 191 surah Al-Baqarah ini, antara lain beliau menulis, dari ayat di atas keluar kaedah fiqh yang bermaksud dilakukan mafsadat yang ringan untuk menolak mafsadat yang besar. Jadi ini kaedah yang dirumuskan daripada ayat 191 surah Al-Baqarah. Okey, diulangi, rujukan laman web tadi adalah sekadar memudahkan rujukan para penonton. Ia bukanlah satu-satunya rujukan saya. Sama-sama kita maklum si Fulan yang ada PhD tu, bila saya kemukakan satu rujukan laman web ketika membicarakan topik kalam Allah, saya kemukakan sebagai satu contoh, disangkakan olehnya itulah satu-satunya rujukan saya. Lalu dia terkelip-kelip di laman web itu sahaja. Stupidity at its highest level. Baik, kembali kepada video Dr. Mazhar. Jika ditonton keseluruhan video, link dalam kotak description, akan dapat difahami bahawa beliau dan Jabatan Mufti Perlis serta Jabatan Agama Islam Perlis sedang berhadapan dengan dua mafsadah. Mafsadah pertama adalah penguatkuasaan tauliah ke atas penceramah yang tidak bertauliah di Perlis. Dr. Mazhar tidak menyukai tindakan fizikal diambil. Sebaliknya, beliau lebih suka tindakan secara lisan, yakni teguran lisan atau tindakan surat menyurat. Ini adalah cara yang lebih berhikmah dan ini adalah sama seperti apa yang beliau katakan 13 tahun yang lalu. Tidak ada U-turn yang berlaku. U-turn yang ada dekat jalan raya, bukan di sisi Dr. Mazhar dalam isu tauliah ni ya. Sebaliknya, jika dilaksanakan penguatkuasaan tersebut, penguatkuasaan tauliah secara fizikal, akan berlaku sesuatu yang tidak disukai, sebagaimana yang kita semua maklum berlaku baru-baru ini. Mafsadah kedua pula ialah para penceramah yang berterusan memberi ceramah tanpa tauliah di Perlis. Kemudian para penceramah ini pula menyebarkan akidah yang salah, menyebarkan khurafat, hadis palsu, bahasa lucah, simbol lucah dan sebagainya. Semua ini memberi kesan yang buruk, kesan yang negatif kepada umat Islam yang mengikuti ceramah mereka, baik yang hadir secara langsung maupun secara atas talian. Antara mafsadah pertama dan kedua ni, manakah yang kecil dan manakah yang besar? Sudah tentu mafsadah kedua adalah lebih besar. Oleh kerana itulah dilakukan mafsadah yang kecil, yakni penguatkuasaan tauliah, demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Yang ini tersebarnya, khasnya sekarang ni apabila secara online, secara atas talian, secara media sosial, ia boleh tersebar dengan begitu luas ya, dan kanak-kanak pun boleh tonton semua-semua tu. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, Dr. Mazhar tidaklah salah apabila membacakan potongan daripada ayat 191 surah Al-Baqarah, ataupun lebih tepat rangkap ketiga daripada ayat 191 surah Al-Baqarah. Beliau membacakan ayat tersebut bagi menerangkan kaedah yang dirumus daripadanya. Meskipun beliau tidak menyebut kaedah melakukan mafsadah yang lebih kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar secara spesifik, orang yang faham qawaidul fiqhiyah akan tahu apa yang sebenarnya beliau maksudkan. Benar bahawa ayat 191 surah Al-Baqarah membicarakan tentang memerangi orang kafir. Akan tetapi yang dikehendaki oleh Dr. Mazhar apabila membacakan rangkap ketiga ayat tersebut bukanlah menghukum kafir penceramah Muslim yang tiada tauliah atau untuk memerangi mereka. Tetapi yang dikehendaki, yang dimaksudkan adalah kaedah fiqh yang dirumuskan daripada ayat tersebut. Yang ini sekali lagi
melakukan mafsadah yang lebih kecil demi mengelakkan mafsadah yang lebih besar. Baik, sebelum berakhir, saya hendak jelaskan kenapa saya katakan bahawa Dr. Haris memfitnah Dr. Mazhar dalam isu ini. Sedikit ulang kaji, fitnah mengikut definisi Kamus Dewan ialah tuduhan dalam kurungan khabar, kekisah dan lain-lain yang diada-adakan untuk memburukkan atau membencanakan seseorang. Di sini Dr. Haris telah membuat tuduhan ke atas Dr. Mazhar sebagai mufti yang hanya membaca sebahagian ayat. Ayat itu pula membicarakan tentang orang kafir dan ini dilakukan untuk menjustifikasikan tindakannya ke atas sesama Muslim. Tuduhan ini diada-adakan kerana maksud atau tujuan sebenar Dr. Mazhar membacakan ayat tersebut bukanlah sebagaimana yang dituduh oleh Dr. Haris, tetapi kerana kaedah fiqh yang dirumuskan daripada rangkap ayat tersebut. Meskipun Dr. Mazhar tidak menyebut secara spesifik kaedah itu, beliau ada menyebut perkataan kaedah di akhir potongan video yang saya baru mainkan tadi, sehingga sesiapa yang arif dalam ilmu-ilmu agama akan mengetahui apa yang dimaksudkan. Jika tidak tahu, boleh bertanya kepada yang tahu. Bukankah Dr. Haris Ismail sering memuji dirinya sebagai telah mengambil pengajian formal, lulus peperiksaan, telah bertalaki selama 4 tahun, memiliki 3 guru yang dirujuknya apabila membicarakan topik kalam Allah? Takkanlah dia tak ada orang agama yang arif untuk ditanyakan terlebih dahulu, kan? Kalaupun saya, alhamdulillah, orang yang selalu dikritik oleh Dr. Haris sebagai tidak ada pengajian formal, tidak pernah ambil peperiksaan dalam topik agama apa, saya pun boleh faham. Bila Dr. Mazhar sebut kaedah di ujung tu, kita pun tahu ini adalah kaedah fiqh. Takkanlah anda tak tahu belajar apa sebenarnya pengajian formal tu? Okey, kemudian tidak sama lagi bagi kita semua bahawa semua ini dilakukan oleh Dr. Haris adalah untuk memburukkan atau membencanakan seseorang. Atas sebab-sebab inilah saya berkata Dr. Haris telah memfitnah Dr. Mazhar berkaitan penggunaan ayat 191 surah Al-Baqarah. Kehadiran tanda soal di thumbnail video tidak memberi apa-apa kesan kerana dalam potongan video yang saya mainkan tadi terdapat kenyataan yang jelas, a very clear statement. Saya nukil semula ya kata-kata Dr. Haris di mana beliau berkata, kita tengok dulu penjelasan ini bagaimana Dr. Haris bagaimana Dr. Mazhar sebagai seorang mufti telah menyalahgunakan ayat Quran untuk menjustifikasikan perbuatannya. Maksud menjustifikasikan di sini ialah perbuatan melaksanakan penguatkuasaan tauliah di Perlis. Yang ni saya nak jelaskan sebab nanti Dr. Haris dia buat video lain pula. Mana ada fitnah? Aduh. Baik, sehingga sini sahaja dahulu. InsyaAllah jika berkesempatan saya akan ulas juga beberapa kenyataan lain yang dibuat oleh Dr. Haris terhadap Dr. Mazhar dalam videonya itu. Moga-moga video saya ini menjadi amal soleh saya di hari-hari terakhir bulan Ramadan ini. Sementara video akan datang itu insya-Allah saya tutupi dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.